Yang ketiga, wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Yang ketiga kata Nabi, sebaik-baik orang yang berhijrah, yang berpindah, ialah mereka yang meninggalkan barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik hijrah. Kita sebut hijrah zaman Nabi dulu ke Madinah, kita sebut hari ni hijrah nak jadi orang baik lah. Hijrah zaman sekarang ni daripada tak baik kepada baik, baik kepada yang lebih baik. Apa dia? Kata Nabi, sebaik-baik hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hijrah. Okey, macam-macam tuan-tuan. Hari ni hijrah, artis berhijrah, pondan berhijrah sekarang. Alhamdulillah lah, mulai bulan depan saya akan buat program atas permintaan golongan-golongan yang lembut ini, insya-Allah mulai bulan depan. Jadi kalau tuan-tuan nak join boleh lah. Kalau rasa lembut boleh masuk page sekali. Setakat ni dah ada 20 orang dah daftar. Nah, golongan-golongan yang dulu lembut-lembut, yang dah buat apa nama, ada yang dah tukar alat jantina pun dah ada dah. Jadi dia kata dia orang ni nak mengaji balik, nak duduk balik, nak hijrah betul-betul. Saya kata silakan. Okey, ada yang datang jumpa tu tuan-tuan pakai jubah. Yang saya tak tahan tu jubah, tapi bahagian dada tu ada lagi, itu masalah lah. Yang mana faham, tak faham sudah. Laki-laki tapi bahagian dada ni ada lagi, terbunjui ke depan. Oh sudah. Saya kata abang kalau nak masuk kelas besok, ambil serban tu tutup bahagian dada dah. Ambil kain pelikat macam Hermantino tu tak sini, dia tak nampak sangat lah. InsyaAllah. Jangan duk pakai tu. Orang lelaki-lelaki ambil surah dia pun kan iman kuat sangat, duk tengok orang lain jantan tak jantan, dia tak boleh kira apa. Jadi tuan-tuan macam-macam. Jadi kalau kita duk kutuk dia orang, kita duk kata kawan ni lari pula, tapi kita tarik dia orang, mudah-mudahan mereka ni hijrah. Jadi macam mana nak kalau kita tak tolong, tak bagi ruang, tak bagi peluang pada mereka? Kita duk condemn dia orang. Kalaulah besok dia orang mari ke surau tuan-tuan jangan duk usik pula. Duk ngorak pula, duk usik, duk raba punggung tu salah. Tu yang depa lari pula tuan-tuan ni. Mereka dah hijrah. Mudah-mudahan penghijrahan itu diterima oleh Allah berkekalan, dan kita kena cari jalan bantu. Sebab ada yang datang mengadu, dia kata bila dia hijrah, dia dah berhenti buat kerja tak elok, dia tak ada peluang kerja. Tak ada orang yang nak bagi dia peluang untuk dia bekerja. Orang tak percaya, orang tak suka ke apa tak tahu. Jadi macam mana dia nak cari rezeki dia? Okay, ada juga yang berjaya tuan-tuan, yang saya jumpa, yang saya buat apa semua ni, sekarang dah jadi buka kedai makan dah. Ya, dah habis dah dia buang semua dah apa-apa kosmetik dia apa semua. Sekarang baru ni saya jumpa semayang itu dah pakai jubah, pakai serban elok dah. Ya, tak apa nak cam lah, yang dia tu bekas pondan tuan-tuan. Jadi kalau kita sokong, kita bagi peluang, insya-Allah ya mereka ni jadi hijrah betul-betul. Dan kita masyarakat ni kena tolong cari jalan macam mana kita nak istiqamahkan untuk diri kita juga, istiqamah supaya kita kekal dalam keadaan baik, dan juga kita bantu mereka, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong dia orang jadi orang baik, jadi orang bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla, sebaik-baik jihad ialah orang yang berjihad, memenangkan hawa nafsunya, memerangkan hawa nafsunya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seafdal jihad ialah berperang mengalahkan hawa nafsu dia, menewaskan hawa nafsu dia. Cuba tuan-tuan tengok, hawa nafsu ni bukan suka. Hawa nafsu ni tak suka pada apa? Pertama, dia tak suka pada ibadat. Sebab tu dia minta cepat habis. Semayang cepat habis, azan cepat habis, kuliah cepat habis. Sebab nafsu tak suka. Puasa cepat habis. Lagi cepat habis puasa lagi bagus. Dia nak raya je tuan. Ini nama dia hawa nafsu. Orang yang sebaik-baik jihad, kalahkan. Dia tak suka pada benda baik-baik ni. Apa ceramah ni? TV ada ceramah, FB ada ceramah, surau ada ceramah. Dia tak suka. Maka orang yang berjihad ialah kalahkan hawa nafsu tu.
suka untuk berbuat ibadat, suka untuk duduk di dalam tempat ibadat. Suka saja tak aci tuan-tuan. Kalau suka tanpa ada galakan. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Muhimmah fil ilmil hadis, 5 tujuan, 5 ni tujuan kahwin ni tuan-tuan. 5 tujuan kahwin ialah salah satunya menggalakkan kita supaya melakukan ibadat. Sebab bila seorang-seorang buat ibadat tak seronok berbanding dengan berdua, berbanding dengan bertiga, berbanding dengan 4. Macam kita semayang tarawih, seorang-seorang semayang tak seronok. Tapi bila suami jadi imam, isteri kompom seronok. Lagi seronok isteri imam, suami makmum. Lagi seronok suami, tuan. Ajaran sesat pula ni, tuan. Kita akan jadi seronok kalau pak tu jadi imam, anak-anak isteri di belakang. Berbeza dengan semayang seorang-seorang. Macam kita puasa sunat, seorang puasa tak seronok, isteri puasa, anak puasa, buka puasa sama-sama tuan-tuan. Walaupun puasa sunat dia jadi seronok. Macam kita mari masjid malam ni, kalau datang dengan isteri berdua, jalan kaki berdua, balik sekali lagi pun berdua, lebih seronok daripada duduk seorang-seorang. Boleh faham Haji Ridwan? Ya, Ustaz Hafiz boleh faham? InsyaAllah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang kedua tuan-tuan, nafsu ni tak suka dalam apa? Nafsu ini tuan-tuan, inna nafs la ammaratun bisu, la ammaratun bisu. Nafsu ini menyuruh kita buat jahat. Apa dia nafsu? Nafsu bila sebut saja tentang nafsu, dia akan menggalakkan kita buat jahat. Buat jahat ni terpulang pada kita. Jahat ni sangat luas pengertian dia tuan-tuan. Jahat seorang-seorang, jahat berdua, jahat tiga, jahat ramai-ramai. Macam-macam jenis jahat. Dan kerja nafsu ialah menggalakkan kita berbuat jahat. Sebab itu kena cari jalan macam mana nak mengalahkan nafsu jahat ni. Nafsu jahat ni macam-macam tuan-tuan. Okey, kadang-kadang nama dia dengki, kadang-kadang nama dia dendam, kadang-kadang nafsu jahat ni ialah nak melihat orang lain jadi susah. Nafsu jahat ni kadang-kadang suka melihat orang lain bergaduh. Nafsu jahat ni suka, dia suka apa? Dia suka dia tengok orang lain tak buat ibadat. Dia lalu 4-5 kali lalu kat tepi surau naik motor. Bukannya nak buat apa, nak tengok ramai ke tak ramai kuliah. Tu ya. Tak ramai, yes. Dia balik rumah, dia beritahu isteri dia, 3 orang lihau padat muka tadi. Cuba melimpah sampai ke jalan pula. Haram jadah, ramai pula malam ni. Ni nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, kalau kita pupuk dia, dia akan menguasai kita. Dan bila dia menguasai kita pada masa itu, hidup kita akan tidak lagi bertuhankan Allah, sebaliknya bertuhankan hawa nafsu. Walaupun pada hakikat dia mengaku la ilaha illallah, tapi dia letak Allah ke tepi, dia letakkan nafsu sebagai dia. Makan dengan penuh nafsu. Kita kata, mat, jaga-jaga kau tu kencing manis mak oi. Jagalah sikit. Kalau aku jaga pun dia tak iya kencing manis juga, lantak aku lah. Kau gagal. Kontrol lah. Kau tu sakit jantung, kau tak boleh buat macam ni. Ya tak iya pun kau sakit jantung juga. Dia dah mengikut hawa nafsu dia. Orang yang mengikut hawa nafsu dia tuan-tuan, sampai pada satu tahap, apa kata syaitan, apa kata benda-benda ni dia sanggup buat. Saya pernah jumpa tuan-tuan satu orang yang berubat penyakit saka. Dia ada saka. Kata bomo lah saka. Saya kata, mana abang tahu yang abang ni ada saka? Bomo cakap. Jadi apa tujuan jumpa saya? Nak tanya hukum. Bomo tu cakap, kalau nak buang saka, saya kena gali balik kubur ayah saya dan ambil kain kapan ayah saya sebesar itu, 4 jari, selebor 4 jari. Lepas tu bagi dekat dia dan dia akan buat ubat untuk saya. Dah bagi belum? Dah korek dah. Dah ambil dah. Dah bagi dah. Dah bagi dah. Apa ubat dia? Dia ambil air, Tok Bomo tadi ambil air, kemudian dia ambil kain kapan, dia baca doa, dia jampi, dia suruh saya minum. Dah minum belum? Udah. Itu datang jumpa saya buat apa? Korek pun udah. Ambil kain kapan pun udah. Minum air kain kapan pun udah. Buat apa datang jumpa saya? Nak tanya hukum. Apa bedah lagi?
Sekarang abang pergi ke hospital, cek perut, kok ada bakteria dalam perut tu. Hukum dia haram lah. Haram. Satu syirik, satu menjatuhkan maruah si mati dalam kubur, satu kau percaya pada bomoh, satu berapa banyak dosa abang buat ni. Kenapa yang abang jadi macam tu? Sebab abang tak nak mengalahkan hawa nafsu. Ini sesat. Tolak. Tolaklah. Saya ni kalau tuan-tuan, kalau saya cerita pengalaman apa yang saya jumpa, boleh buat filem. Ada satu pelajar sekolah agama, dia kata, ustaz, dia tiap-tiap malam kena rogol dengan jin. Biar betul ke? Atau apa je masalah sekarang? Saya mengandung anak jin. Oh ya. Atau saya nak gugurkan kandungan ni, ustaz, bukan anak jin. Jin apa? Ada orang Melayu, ada orang manusia nama jin. Banyak, tuan-tuan. Tu pun jin juga. Nama jin. Oh, jin. Jin juga tu. Jangan main-main. Allah, tuan-tuan. Dia buat projek, bila mengandung, dia kata jin yang rogol dia. Yang saya seronok, mak dia percaya, bapak dia pun percaya. Itulah katakan, ustaz, oi, kesian ke dia lah, jin datang rogol dia kan, tengok saya, tengok anak dia. Jin apa abang, oi? Jin rambut hitam lah. Jin jambui nama dia. Kamu buat projek, kamu mengandung, kemudian bila mengandung salahkan jin. Jin pula cakap, tak pasal-pasal orang pula kena. Jin pula marah, tuan-tuan. Jin kata aku tak buat apa, cuma jin tu tak boleh cakap je, tuan. Allahu Akbar.